Ustaz. Enter. Boleh. Baik. Tekan. Baik. Nah, dalam je. Untuk orang dalam je. Luar kena dongak kena datang sini lah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaddu mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang mati pengurusi surau Cik Mazin dan Imam Surau Cik Azari, seterusnya datang kuasa yang hadir, tuan-tuan yang dihormati sekalian. Perempuan tak ada, tuan-tuan je. Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala kita dapat bersama sekali lagi pada hari Minggu ni. Hari ini Ahad, dan kita telah melalui berapa Ramadan ni? 13 Ramadan. Hari ni masuk 14 lah, kan? Diam tak diam kita dah 14 Ramadan. Dah hampir orang kata sikit lagi untuk pertengahan Ramadan. Dan masa berlalu begitu cepat dan pantaslah. Maklumlah kita dah berada di akhir zaman ini. Oleh itu naklah kita banyak-banyak orang kata mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, mengingati orang kata alam akhirat. Kerana Nabi menyebut dalam satu hadis, dia kata al-kaisu man dana nafsahu wa amila ba'dal maut wal ahmaq man ittaba hawahu wa tamanni an Allah, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang maksudnya orang yang cerdik, orang yang pintar, itulah orang-orang yang sentiasa muhasabah, mengkoreksi, muhasabahkan dirinya dan beramal untuk negeri sesudah daripada kematian, dalam akhirat lah. Sedangkan orang yang bodoh, wal ahmaq, orang yang bodoh, orang yang tak cerdik, separuh riwayat menyatakan wal ajiz, orang yang lemah, itulah orang yang sentiasa mengikut hawa nafsunya dan hanya berangan-angan untuk berjumpa dan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat besok. Jadi hadis ni tetap merupakan hadis yang popular lah, dan saya dah ulang sebelum, dah sebut sebelum ni berkenaan dengan golongan cerdik ni, orang yang pintar. Kerana orang pintar ini dia boleh ditinjau daripada beberapa sudut dengan orang pintar, kan? Belajar pintar di sekolah pun dapat nombor 1 pun pintar jugalah. Belajar universiti kan, dia dapat CGPE tu, dia punya pointer tu 4.0 pointer dia kan, baguslah tu. Kalau pointer 2.0 tu kurang baguslah. Sesiapa yang pernah belajar universiti kan, biasanya seorang itu antaranya benda yang dinilai ialah pointer dia. Dengan pointer yang baik, maka dia akan dapat contohnya anugerah dekan, kan? Cik Mazin kalau sambung belajar universiti contohnya, buat orang kata ijazah ke, kan, buat master ke, biasa dinilai kepada semester tu, keputusan result final dia tengok pointer kita, kan? Ada pointer kita baik atau tak baik, kan? Kalau pointer baik, maknanya orang tu cerdik. 4.0, 3.6 pointer dia, cerdik tu. Tapi kalau 1.0 tak cerdik ya, kurang cerdik. Ini pemalih lah, pemalih belajar kan. Mengelat banyak, kadang assignment tak buat, kan? Assignment pun mungkin buat cincai-cincai je, tak nak dia buat. Jadi pointer dia kurang baik. Belajar di contohnya, kan, belajar di sekolah rendah ke menengah kan, kalau dapat nombor 1, dapat banyak A tu, pelajar tu terbaik lah kelas kan, pelajar terbaik.
Itu kalau kita lihat daripada sudut dunia. Sekarang ni kita jangan lihat pada sudut dunia, sudut akhirat. Nabi sebut, dia kata orang cerdik, orang yang sentiasa muhasabah diri dia. Muhasabah maknanya sentiasa menghisap diri dia lah. Sejauh manakah amalan-amalan soleh yang dia dah buat. Dalam bulan Ramadan ni contohnya berapa banyak kan, berapa kali kata Quran tu diusik. Bukan hanya sekadar usik, bacalah. Banyak kan kita ni usik Quran je. Usik Quran tapi tak baca. Naklah kita usik Quran tu, buka, baca, teliti makna je kan. Lepas tu buat halqah pula, orang kata kumpulan bertadarus Quran. Kumpulan tadarus Quran ni dia bagusnya ialah kalau kita baca salah, orang kita, kawan kita boleh tegur. Kalau kita baca seseorang, salah ke tak salah ke, main lontong je lah. Kita anggap benda tu tak salah sebab kita baca seorang. Kita anggap semua betul, tak ada yang salah. Tapi kalau kita baca dengan beberapa orang sahabat kita, kalau kita salah, mana kawan kita tegur, oh salah baris ni salah, ataupun panjangnya tak cukup, mat tak cukup, salah, ni mat ni tak betul, sepatutnya mat lazim kalimi musakkal, tapi dibaca mat lazim kalimi muhaffaf. Ataupun sepatutnya mat iwad dibaca mat ada disukun, betul tak? Jadi dah tukar lah. Ataupun mat jaiz ke, mat sentul ke dan sebagainya, dah tukar dia punya orang kata kaedah ataupun metodologi yang sepatutnya diguna pakai pada bacaan tersebut lah. Kan? Jadi orang yang cerdik, orang sentiasa menghisap dirinya, meneliti dirinya. Itu sebabnya lah sebagai ulama' dia kata dia bahagikan masa mereka itu satu hari itu kepada 3 kumpulan, 3 peringkat dalam diri dia. Pertama, peringkat pertama dalam konteks dia mencari rezeki ataupun nafkah kehidupan dia, untuk diri dia, untuk isterinya, untuk anak-anak dan sebagainya. Cari nafkah. Yang kedua, masa yang digunakan untuk beribadah kepada Allah. Kena ada masa ibadah pada Allah. Kerana hidup dunia ni, kita ni bukan di dunia saja, kita ada hidup yang lain lagi. Akhirat yang lagi lama lah berbanding dengan dunia. Dunia ni sekejap je, boleh tidak pun 16 tahun, 60 tahun ataupun 70 tahun. Saya cakap sebelum ni kan, yang lama tu akhirat. Akhirat tu yang lama tu. Kita akan berhadapan besok dengan jumlah jutaan manusia. Maklumlah tuan-tuan, kalau zaman sekarang saya himpunkan dunia manusia ni tuan-tuan, berapa ramai kat, berapa bilion manusia di dunia ni. Besok akhirat, besok dikumpul semua manusia, semenjak daripada umat Nabi Adam AS sampailah kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi cuma kelebihan umat Nabi ni kan, mereka ialah golongan yang akan pertama dihisap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan golongan yang pertama masuk surga, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbanding dengan umat-umat yang lain. Walaupun umat lain tu mereka dulu hidup dalam dunia, tapi yang masuk surga tu umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bukanlah main kata main sembrono aja. Nak jadi umat Nabi ni bukan boleh main cincai-cincai aja. Dah hanya mengaku umat Nabi, tapi apa yang Nabi suruh kita tak buat. Apa yang Allah Ta'ala suruh kita nak buat. Kita banyak cenekeh sila kita ni. Banyak cenekeh. Banyak mengelat daripada apa yang disuruh oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu dia kata dalam hadis, dia kata kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Setiap daripada umat aku tu masuk surga kecuali orang yang enggan. Kecuali orang yang enggan. Maka sahabat bertanya dengan Nabi, "Faman ya'ba ya Rasulullah?" Maka siapakah orang yang enggan wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu menjawab, dia kata, "Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepada perintah aku, maka dia termasuk daripada umat aku, dan barang siapa yang tak nak taat perintah aku, faqad aba, maka sungguh mereka termasuk dalam kumpulan enggan. Aba maksudnya enggan lah.
Aba wastakbara. Aba ni kalau Al-Quran pun ada perkataan aba ni. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ayat perintah supaya sujud kepada Nabi Adam AS. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah tu. Dan ingatlah ketika Allah Ta'ala perintah kepada menyatakan bahawa Allah Ta'ala nak ciptakan dalam muka bumi itu khalifah, itu Nabi Adam. Kemudian Allah Ta'ala perintah kepada para malaikat sujud pada Nabi Adam. Illa iblis, kecuali iblis je tak nak sujud. Semua sujud. Yang tak sujud ialah iblis saja. Aba wastakbara, dan dia enggan. Nampak? Enggan. Wastakbara, dan dia takabur. Dah lah enggan, takabur pula. Banyak kalau kita kadang-kadang enggan dan takabur. Ada yang enggan tapi tak takabur. Enggan ada. Dia enggan saja tapi tak takabur kepada Allah. Ada yang enggan dan belagak pula. Belagak, kata mencaci maki Islam, kan, menghina Islam dan sebagainya. Pakai dalam minal kafirin, dan termasuk dalam kumpulan orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kata tadi, orang cerdik, orang yang sentiasa menghisap dirinya. Dan Allah Taala sebut dalam Quran, dia kata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisap Allah Taala. Jadi para ulama ni membagi masa mereka tiga peringkat, tiga juzuk. Pertama, masa untuk dia mencari nafkah. Yang kedua, masa untuk ibadah kepada Allah. Yang ketiga, masa untuk hisap diri dia. Kerana kita besok akan dihisap. Walaupun ada juga kumpulan yang tidak dihisap. Itu kumpulan-kumpulan yang pilih lah. Kumpulan-kumpulan itu pilih, tak dihisap. Tapi kebanyakan manusia akan hisap di hadapan Allah Ta'ala. Akan diteliti segala amalan-amalan dia, sejauh mana kebaikan dia dan sebanyak mana pula keburukan-keburukan yang telah dilakukan. Takut ni tuan-tuan, kan, keburukan lebih banyak daripada kebaikan. Bila buka buku daftar tu, merah aja. Tak ada biru, kan. Merah aja daripada muka surat pertama sampai muka surat kedua. Sampailah muka surat habis, merah tu, tuan. Nanti kita takut tu. Malu kita, tuan, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malu kita di hadapan manusia semuanya. Biar kita, tuan-tuan, malu di dunia, jangan malu akhirat. Malu nak datang surau, kan, malu nak buat benda baik. Ni satu kerugian lah. Okay. Kalau malu buat benda tak elok, tu memang patutlah. Malu kita nak melanggar hukum Allah Ta'ala. Malu kita kalau perempuan tu malu nak rendah aurat. Okay. Kalau lelaki tu malulah, contoh nak beli nombor. Kan sebab lelaki ni kan suka beli nombor. Dia rasa dengan beli nombor tu mungkin dia dapat cepat kaya. Tapi sebenarnya tak ada kaya juga, macam tu juga kehidupan dia. Kenapa? Allah Ta'ala telah mengharamkan judi. Allah Ta'ala telah mengharamkan judi. Allah Ta'ala telah haramkan perzinaan, judi, mencuri, tenung nasib. Okay? Azlam. Kalau pada zaman jahiliah dulu, tuan-tuan, antara benda yang popular yang berlaku pada zaman sebelum Islam itu ialah azlam. Azlam maknanya mengundi dengan menggunakan anak panah. Wal azlam, okay, lijsum min amali syaitan. Mengundi dengan amanah itu adalah satu perbuatan keji daripada perbuatan syaitan. Apa maksud dengan azlam, mengundi dengan anak panah ni? Maksudnya ialah kalau zaman dulu, pada zaman jahiliah Arab dulu, kan, kalau seandainya mereka nak melakukan satu perbuatan itu, kadang-kadang mereka mencabut undi dengan anak panah, sama ada nak buat ke tak nak buat. Dan biasanya anak panah ni akan disimpan di Kaabah, dan ada penjaga Kaabah yang simpan benda itulah sebelum daripada kedatang Islam. Sebelum datang Islam tu banyak berhala banyak di Kaabah tu. Kalau pada zaman Nabi, ketika Nabi dalam Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah, Nabi telah menghancurkan 360 berhala di sekitar Kaabah. 360 berhala di sekitar Kaabah saja, kan. Itu belum lagi tempat-tempat lain yang ada pada selepas daripada Fathul Mekah.
pembukaan kota Mekah. Setelah Nabi berjaya menawar semula Mekah daripada Arab-Arab kafir jahiliah ni tuan-tuan. Jadi orang Arab jahiliah ni bila mereka nak buat satu benda, mereka akan mengundi dengan panah. Dia ambil anak panah tu, biasa dalam bekas anak panah tu dia ada 3 anak panah. Satu anak panah menyatakan buatlah. Satu anak panah menyatakan lagi jangan buat. Dan satu lagi menyatakan dia tak tertulis apa-apa. Tak ada tulis apa-apa. Okey. Jadi kalau seandainya Arab jahiliah ni mereka nak buat satu benda yang besar, sama ada nak buat satu keputusan yang besar, sama ada nak pergi musafir ke, tak nak pergi musafir ke, nak perang ke tak nak perang sebagainya kan, nak kahwin ke tak nak kahwin dan sebagainya, mereka akan undi dengan anak panah tu. Jadi kalau seandainya mereka angkat, dia cabut itu anak panah menyatakan buat, maka mereka akan buat benda tu. Kalau mereka cabut anak panah menyatakan tak buat, jadi mereka tak buat. Kalau mereka cabut anak panah menyatakan tak tertulis apa-apa, jadi mereka akan undi sekali lagi. Dia akan buat lagi lah. Dan diriwayatkan juga tuan-tuan bahawa datuk tersilap ya, ayah kepada Abdullah, mana datuk lah, datuk baginda Nabi Muhammad SAW, itulah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib menyatakan bahawa dia ni juga pernah mengamalkan mengundi dengan anak panah. Di ketika Abdullah, ketika Abdul Muttalib pernah bernazar bahawa kalau seandainya dia mendapat seorang lagi anak lelaki, maka dia akan korbankan ke Kaabah, dia kata. Dan akhir tutup lahir itu ialah bapa kepada baginda Nabi SAW, itulah Abdullah. Bapa Nabi itulah Abdullah. Jadi nak tak nak dia kena buat undian juga. Tapi disebabkan oleh abang-abang dia ni, dia Abdullah ni anak yang ke-10 di kalangan adik-beradik. Semuanya anak Abu Talib tu semuanya lelaki semua. Dan Abdullah ni anak yang ke-10. Kalau nak kira kan, yalah kalau ada anak lelaki ni memanglah orang kata semangat kan, sukalah. Siapa tak suka anak lelaki kan? Dan ramai di kalangan perempuan pun kadang-kadang suka dapat anak lelaki. Bila dapat anak perempuan tu kurang suka sangat. Tapi anak lelaki ni dia, yalah anak lelaki bila membesar dia akan menjadi seorang remaja yang hebat. Tahu tak? Dia tenaga lelaki kan kuat berbanding dengan perempuan. Kan? Separuh orang memang suka kalau dapat anak lelaki. Jadi kan, oleh kerana Abu Talib dia telah bernazar bahawa kalau seandainya dia akan mendapat seorang lagi anak lelaki yang ke-10, maka dia akan korbankan ke Kaabah. Mana nak sembelih korbankan ke Kaabah. Tapi bila Abdullah dah lahir dan membesar, maka abang-abangnya merasa sayang kepada dia, kepada Abdullah ni, dan minta supaya Abdul Muttalib jangan korbankan adik mereka ini, Abdullah tadi. Tetapi disebabkan oleh Abdul Muttalib, aku telah bernazar dan aku akan korbankan. Tapi dia telah mendapat bantahan daripada abang-abang dia, maka akhirnya dia tak jadi korbankan. Salah satu cara dia kaedahkan itulah dengan cabut undi itulah. Cabut undi dengan anak panah. Banyak kali cabut, sampai 10 kali. Setiap kali cabut itu nama Abdullah naik. Setiap kali cabut nama Abdullah naik untuk dikorbankan. Sampailah kali ke-10 ke-11, maka tak naik lagi nama Abdullah. Kemudian ditebus dengan 100 ekor unta. Ditebus dengan 100 ekor. Mana setiap kali cabut tu kalau nama Abdullah naik, tak jadi disembelih, mana kena bayar dengan 10 ekor unta. Kalau 10 kali cabut, mana dibayar dengan 100 ekor unta. Ini menunjukkan kepada kita tuan-tuan bahawa orang Arab ni kaya raya. Kaya raya. Setakat 100 ekor unta tu tak ada masalah. Malahan dalam peristiwa ketika Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah kan. Jadi ketika Nabi diburu tadi, mereka cuba bunuh Nabi tak berjaya. Nabi berjaya melarikan diri dengan Abu Bakar. Jadi orang kafir musyrikin Mekah ni, Abu Lahab, Abu Jahal ni, mereka menawarkan 100 ekor unta
bagi sesiapa yang berjaya membunuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Jadi maknanya kekayaan ni orang kata sangat mudahlah bagi mereka. Kalau setakat unta 100 ekor tu mudahlah. Dan itu merupakan salah satu daripada simbol kekayaan mereka. Kan? Simbol kekayaan mereka. Dan zaman sekarang pun kita tengoklah. Kalau Arab kan bila time makan kan, tengok, oh dia punya makanan tu masya-Allah. Kan? Kalau seekor kambing tu dalam 2-3 orang dia ada kelutai ke habis. Seekor kambing tu kan 2-3 orang kelutai habis. Kalau tuan-tuan lah seekor kambing tak habis kan. Makan sikit je dah. Nak menyatakan tentang nafsu makan yang kuat lah. Tak pernah kenyang tu. Tapi sayang tu lah. Kan separuh daripada negara Arab ni mereka kaya, separuh lagi miskin. Separuh lagi perang. Perang sana, perang sini dan sebagainya. Kadang tak bagi bantuan kepada orang di Syria dan sebagainya kan. Mereka dengan mereka pun pecah belah, bergaduh-gaduh. Perang dan sebagainya. Sejak pada zaman dulu lah. Zaman Nabi Muhammad SAW dulu pun, sebelum Nabi pun dah ada perang dah. Dan Nabi pernah menyatakan bahawa beliau pernah terlibat dalam satu peperangan namanya peperangan Fujar. Peperangan Fujar ni adalah peperangan di antara orang-orang suku-suku kaum yang terdapat di Mekah masa itu. Dan Nabi terlibat dalam peperangan tadi dengan mengumpulkan anak-anak panah. Anak-anak panah musuh tu yang dilontarkan, dipanah oleh musuh. Jadi tugas Nabi ni kumpul anak panah. Dah kumpul tu bagi pada bapa saudara, kepada bapa saudaranya Abu Talib. Kan dia bagi, dikumpulkan. Itu pada zaman Nabi SAW. Baik. Kemudian Nabi SAW sebut dalam hadis tadi, wal ahmad manittaba'ahu wa tamanni 'ala Allah. Sedangkan orang yang bodoh, orang yang sentiasa mengikut hawa nafsu dia dan hanya berangan-angan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap di kalangan orang yang beriman ni, mereka ada cita-cita nak berjumpa dengan Allah. Kerana akhirat besok tuan-tuan, Allah Taala akan menzahirkan diri dia. Allah Taala menzahirkan dirinya. Bila kita dapat melihat Allah Subhanahu wa taala akhirat besok, kita akan lupa segala nikmat-nikmat terdapat dalam syurga. Okay? Setiap benda kita yang sudah tentu kita nak tengok. Betul tak? Dalam dunia ni kita menyembah Allah, tapi kita tak nampak Allah. Dan kaum Nabi Musa Bani Israel tuan-tuan, mereka juga pada zaman dulu pernah minta melihat Allah Ta'ala. Okay? Kerana Allah Ta'ala pernah berkalam dengan Nabi Musa AS di Bukit Turusina. Wa kalamullahu Musa taklima. Allah Ta'ala berkalam dengan Musa dengan kalam yang sempurna. Jadi mereka mendengar Allah Ta'ala berkalam dengan Musa, tapi mereka tak nampak Allah. Jadi akhirnya mereka minta pada Musa, ya Musa, kan, kemohonlah pada Allah supaya Allah Ta'ala menzahirkan diri dia. Kerana kami nak lihat Allah. Kami tak akan sembah Allah kecuali kami lihat Allah. Kami tak akan sembah Allah kecuali kami dapat melihat secara zahir Allah Subhanahu wa taala. Kan? Tapi sebenarnya Allah Ta'ala tak boleh dilihat di dunia ni, kerana antara kita dengan Allah, sebut ulama, ada hijab. Ada hijab kita dengan Allah. Tapi sebabkan kaum ni degil, Bani Israel ni kan kaum degil. Dan zaman sekarang pun tuan-tuan memang orang Israel ni memang degil, batat kepala. Tengoklah kan Israel menjajah Palestin dalam perjanjian Balfour tu. Asal daripada penjajahan Israel ini bermula daripada perjanjian Balfour. Perjanjian yang deklarasi yang dibuat oleh pemimpin ataupun ketua-ketua negara di British. Kerana dulu Palestin di bawah British, di bawah kerajaan British. Asalnya Palestin itu di bawah daripada kerajaan Ottomaniyah. Bila kerajaan Ottomaniyah jatuh dan kalah dalam peperangan dunia yang kedua, maka tanah-tanah orang Islam ni dipecah-pecahkan. Dipecah-pecahkan. Dan Palestin itu jatuh di bawah British, England pada masa itu. Dan orang-orang dalam peperangan itu juga tuan-tuan, orang-orang Yahudi banyak membantu British dalam peperangan untuk melawan kerajaan Ottomaniyah di Turki masa itu. Jadi mereka nakkan sesuatu, kerana mereka dah terlibat dalam peperangan.
dan mereka kata membantu British dalam peperangan tadi. Jadi mereka kan suatu bila mereka telah mendapat kemenangan. Jadi mereka dijanjikan dengan tanah Palestin dalam perjanjian Balfour tadi. Bila dah ada perjanjian macam tu, kan, mereka pun mulalah berpindahlah sikit demi sikit masuk ke dalam tanah Palestin. Nampak? Dan sampailah sekarang mereka menjarah, menjarah, mengusir orang Palestin, kan, dan banyaklah orang Palestin yang dibunuh dalam Nakbah tu kan, peristiwa Nakbah kan, strategi namanya. Banyaklah orang Islam yang bunuh, 10,000 Islam bunuh sampailah sekarang lah. Dan perang kata tak pernah habis. Setiap kali dan saat ada saja peperangan yang berlaku di Palestin. Orang di Palestin diusir dan sebagainya. Tetapi semua itu kan tidak pernah pun melemahkan semangat orang-orang Palestin. Itu kehebatan mereka lah. Walaupun mereka hanya bersenjatakan dengan batu dan sebagainya, batu aja, tak ada benda pun mereka yang boleh nak lawan. Tak ada senjata pun. Walaupun ada sebahagiannya ada senjata, seperti gua kata Brigade Al-Qassam dan sebagainya, ada senjata yang mereka dapat daripada sponsor-sponsor daripada luar negara kan. Tapi kebanyakan orang Palestin pun mereka terkurung, tak ada senjata pun apa-apa. Kalau nak keluar daripada tempat mereka, kan, mereka akan terpaksa melalui banyak spot check sana, spot check sini. Tak bebas, duduk dalam penjara lah. Macam mana tentang kalau duduk dalam penjara kan? Orang penjara tu kalau nak keluar kan, spot check sana, spot check sini, peksa sana, peksa sini, semua check. Itulah keadaan macam mana hidup kalau kita dipenjarakan. Ya pasti duduk dalam penjara. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW dia kata, wal ahmad menitma'awahu, orang yang bodoh, orang yang sentiasa ikut nafsu dia. Jadi dalam bulan puasa ni nafsu kita tu dikongkong. Nafsu kita dikongkong. Kerana banyak daripada nafsu kita ni sebabkan antaranya ialah daripada faktor permakanan. Makanan. Dengan pelbagai jenis makan yang kita makan, kan? Lepas tu ada kalangan kita ni makan ubat kuat pun ada. Ubat kuat. Jadi nafsu makan ni kuatlah. Jadi kalau kita nak kurangkan nafsu ini, banyakkan kita berpuasa. Nabi sebut, dia kata, ya ma'syaris syabab man istata'a minkum ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghadul basi wa ahsanu lil farji fa in lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu wija'. Wahai pemuda, barang siapa di kalangan kamu untuk itu mampu untuk berkahwin, maka hendaklah berkahwin. Kerana dengan berkahwin tadi, maka akan menghindarkan pandangan mata kita dan kemaluan kita daripada buat benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi barang siapa yang tidak mampu berkahwin, tak mampu nak kahwin, tak mampu nak menambah, istilah itu menambah lah. Cukuplah seorang tu. Cukup seorang. Jangan tambah-tambah. Jagolah seorang tu kan. Okey, tapi kalau mampu menambah, ada juga kalau mampu menambah tak nak tambah. Ada yang kata mampu menambah, nak menambah. Ada yang tak mampu nak menambah pun ada juga. Nak mampu tapi nak menambah pun ada juga. Macam-macam lah tentang kategori manusia ni. Saya kerja macam agama, kadang-kadang ada orang perempuan datang mengadu, kan. Yang baru ni pun ada yang mengadu juga. Dia kata suami dia dah kahwin lain, kahwin seorang lagi, dia kata. Kami dia dah kahwin seorang lagi. Dah berapa lama dah puan? Dah 5 tahun saya kata. Dah 5 tahun dia kahwin tanpa pengetahuan daripada saya, dia kata. Sedih saya. Sedangkan nafkah pun kadang-kadang bagi tak bagi. Wah, dia lah dah mulalah episod drama dah tu. Kan kita dengarlah macam mana dengar. Yalah orang mengadu masalah, kita dengarlah. Tapi kita tak boleh buat keputusan untuk dia. Kita hanya boleh membagikan cadangan saja. Cadangan saja. Saya tak boleh buat keputusan untuk dia, tak boleh. Dialah yang buat keputusan macam mana, sama ada nak meneruskan pernikahan, perkahwinan ataupun tak nak teruskan. Faham? Sebab apa? Ialah tak mampu. Kalau tak mampu tak payahlah.
Kalau mampu bolehlah teruskan. Kan? Ada kadang-kadang madu ni mula-mula kahwin tu bergaduh. Kan? Tapi lama-lama tu baik pula. Tidur sebentar kan, tidur sebentar dia dua-dua tu kan. Kira bagus lah tu. Ini berperang daripada dunia pertama sampai dunia ke-7, perang tak habis. Yang teruk suami ya. Suami daripada gemuk jadi kurus. Daripada rambut hitam jadi rambut putih. Parah itu. Jadi kata Nabi SAW, maka barang siapa yang tidak mampu berpuasa, maka hendaklah, tak mampu berkahwin, maka hendaklah berpuasa. Kerana puasa ni merupakan Wija' ni mana perisai. Perisai kita buat benda yang tak elok. Kerana nafsu ni dia duduk dalam diri kita. Kita tak boleh nak buang dia. Siapa buang nafsu, apalah. Nak makan pun tak boleh. Kan? Menung je tu kan. Pokoknya ni menung ni. Nafsu tak ada. Nafsu tak ada. Maka bagi makan yang sodak-sodak pun tak nak. Kan? Rumah dah berhias yang cantik lawa-lawa pun tak ada selera. Tak? Semua tak ada. Nafsu ni tak boleh buang. Cuma dia berada dalam diri kita dan kita perlu kawal dia. Kita kena kawal dia dan kita tuan-tuan kena jinakkan dia. Kalau nafsu tidak dikawal, itu yang jadi tuan-tuan haruan makan anak dia. Haruan makan anak. Mana bapa rogol anak. Itu nafsu yang tidak terkawal. Itu sebabnya kalau tanya perempuan, apa hukum bagi lelaki yang rogol anak ni, dia kata potong je ustaz, dia kata. Tu je cakap kalau dah tak boleh kawal tu potong je ustaz, dia kata. Anak sendiri pun dia nak makan. Beri makan kan. Mana haruan makan anak. Kerana nafsunya tidak dikongkong, nafsunya tidak dikawal. Jadi nafsu ni kena kawal. Dan satu lagi tuan-tuan, nafsu ni ialah satu musuh yang tidak boleh dilihat. Dia musuh pada kita. Sama dengan syaitan juga, musuh, tak boleh dilihat. Okey? Kalau contohnya musuh depan mata kita, kita nampak kan? Contohnya komunis ataupun contohnya Yahudi depan mata kita, dia musuh kita. Kita nampak, musuh nampak. Boleh dilihat dengan mata. Tapi nafsu benda dalam diri kita. Mana kita berperang dengan diri kita sendiri, itu yang berat. Itu sebab Nabi SAW pernah bersabda tuan-tuan, dalam ketika pulang daripada satu peperangan, Nabi kata raja'na ila kami kembali daripada peperangan yang besar kecil kepada peperangan yang besar, ataupun jihadul asghar ila jihadul akbar. Kita kembali pada jihad yang kecil kepada jihad yang besar. Maknanya kita nak lawan benda ni dalam diri kita ni. Kan satu benda yang susah kita nak lawan. Kerana dia musuh yang tidak boleh dilihat dan tidak nampak, dan dia satu musuh yang sangat licik. Sangat licik dia kan. Betul tak? Malah kadang-kadang musuh yang nampak pun kadang kita tak dapat nak bunuh. Bukan main lagi kita angkat senjata nak tembak dia. Nak tembak-tembak tak kono, tak tembak tak kono. Pandai dia mengelak pada kita kan. Apalagi kalau musuh dalam diri kita ni. Dia sangat licik. Sangat pintar dia. Itu dengan iblis dengan syaitan. Sangat pintar. Dan iblis pula diriwayatkan bahawa mereka iblis ni dah menyembah Allah Taala itu berpuluh ribu tahun dah. Sebelum dia derhaka pada Allah. Dah sembah Allah berpuluh ribu tahun. Namanya dia masa tu Azazil nama dia. Namanya Azazil. Bila dia dah derhaka kepada Allah, mana ditukar namanya daripada Azazil kepada Iblis. Syaitan. Iblis ataupun syaitan. Dua nama beza tapi benda sama je. Apa makna syaitan? Syaitan maknanya sesuatu benda yang jauh daripada rahmat Allah. Dan syaitan ni ada syaitan manusia dan ada syaitan jin. Siapa perangai macam syaitan tu, dia kata syaitan manusia. Orang ni macam syaitan manusia. Perangai macam syaitan lah. Cuma kita tidak boleh tuan-tuan kan menghina orang tadi sebabkan oleh dia ni kelemahan dia tadi. Yang kita hina tu sebabkan perangai tak elok tadi. Bukan jasad orang itu kita nak hina, tak ada. Kita
kita jangan menghina jasad orang itu. Kan? Yang kita hina itu perbuatan dia. Perbuatan dia melanggar hukum Allah Ta'ala, perbuatan dia melakukan benda-benda yang keji dan mungkar. Perbuatannya benda-benda yang tak elok ni, benda itu yang kita cela dan kita keji. Jadi kita kembali pada hadis ini, orang yang cerdik, orang yang sentiasa muhasabah dirinya, sedangkan orang yang bodoh, orang yang sentiasa mengikut hawa nafsunya dan hanya berangan-angan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja yang dapat kita kongsikan pada pagi ini dalam tazkirah Sabtu Ahad ni. Kan Sabtu Ahad jelah dapat, lain tak dapat sibuk kerja. Pagi lepas subuh semua dah bekerja belalah pergi kerja. Jadi Sabtu Ahad yang dapat kongsi, mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada pagi ini akan bermanfaat insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala menerima tuan-tuan kita punya ibadah puasa kita. Allah Ta'ala menerima kita punya ibadah kata qiyam kita, bertarawih kan, bersolat witir, lepas tu membaca Quran, bersedekah dan sebagainya kan, dan digalakkan kita bagi makan orang-orang fakir miskin. Nabi kata barang siapa beri makan orang lain untuk berbuka, samalah seperti orang itu berpuasa. Mana dia dapat juga pahala puasa orang itu kalau kita bagi orang lain berbuka puasa. Jadi jangan kedekutlah bulan Ramadan ni. Kan? Belilah apa-apa yang patut, panggillah kawan kita itu, marilah kita sama-sama berbuka puasa. Kalau di Mekah tuan-tuan berapa-apa pun. Kalau time kata Ramadan ni, kan, yang sponsor-sponsor makanan dia akan kojab lelah cik kita tu. Kan? Jom tuan datang, kami dah sediakan berbuka, kami dah sediakan. Ya, dia setakat macam kuma je, air apa semua kan, susu tu je, tapi dia nakkan pahala tu, pahala kita punya puasa tu dia nak join sekali tanpa kita mengurangkan pahala puasa orang puasa tu kan. Jadi dia mengalu-ngalukan, dia tarik orang tu datang makan jamu yang dia dah jamu tu, sediakan makanan untuk berbuka insya-Allah. Sekian saja yang dapat kita kongsikan, lebih dan kurang pada Allah Taala insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.